Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada anda semua yang sudi singgah di channel UF Vlogs yang masih kecil ini. Berharap korang semua dilimpahkan rezeki yang bertambah serta melimpah ruah. Tapi sebelum itu, pastikan anda jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas video yang menarik dari UF Vlogs ini. Jadi hari ini UF Vlogs ingin kongsikan kepada anda semua tentang satu topik yang dimana jarang-jarang untuk orang buat topik ni tapi UF Vlogs ingin bagi tahu kepada anda semua mengenai untuk report polis. Jadi untuk apa kita buat report polis sebenarnya ni? Okey. Jadi kita sering mengalami masalah atau kita menjadi mangsa terhadap sesuatu jenayah. Namun ada sesetengah orang rasa tak nak melaporkan kejadian kepada pihak polis dan ada yang menganggap tak apalah, tak payahlah report lah kan. Dan ada setengah pula dia takut sebab ada ancaman daripada si penjenayah ni lah kan. Jadi sebelum terlupa UF Vlogs ingin bagi tahu yang mana korang rasa takut nak buat report polis tu, jangan risau. Di dalam Malaysia, mana-mana negeri, mana-mana daerah, mana-mana balai wajib terima report polis anda walaupun report tu tak masuk akal. Walaupun report tu tak masuk akal, pihak polis wajib terima report anda. Walaupun kucing jatuh dalam lokang sekalipun, dia kena terima juga. Jadi kalau korang tak percaya, korang boleh tontonlah video daripada Ketua Polis Johor kita ni tentang report polis, yang di mana semua balai ataupun semua pihak polis wajib terima aduan report daripada orang awam. Jadi kita tontonkan. Kita jangan malu. Benda ni benar hakikat. Isunya, kesnya ada. Kalau kita tak mengakui bahawa kita ada menghadapi masalah dalam isu ni, ada pegawai dan anggota kita makan rasuah, kita nak tutup, dia tak akan habis. Itu yang berlaku sebelum ini. Bagi saya tak perlu malu. Saya nak malu apa? Polis yang kita tangkap 14 orang. Biasanya saya tak malu. Saya rasa IDP pun tak rasa malu. Tak malu pun. Yang penting kita ambil tindakan. Kalau kita ada sikap tu lagi, sampai bila-bila pun isu ni takkan habis. Sebab tu saya kata kita kena tegas. Rakyat tahu, orang kampung pun tahu aktiviti kehidupan. Macam saya bagi tahu tu, orang kampung boleh hantar video dekat saya. Ada satu, saya tak tahu betul tak betul, di mana insiden kereta polis, kereta perwira polis escort rokok dekat daerah Pantai Timur Johor lah. Orang awam boleh hantar video. Mana kita letak muka kita? Sekarang ni bukan zaman dulu. Semua orang boleh. Ada satu yang saya bagi tahu dekat tadi, saya cakap tadi. Orang awam hantar gambar dia. Ada 10 pusat judi. Judi online, judi top up, macam-macam lah. Judi 4 nombor ekor ni. Dalam dekat daerah Kulai. Siap dengan gambar punya. WhatsApp dekat saya. So saya tanya OCPD. Siapa dekat OCPD? OCPD ambil jangan. Memang betul pun. Takkan kita nak menafikan lagi kan? Kalau kita menafikan benda ni, kalau kita masih lagi rasa malu, kita nak melindungi pegawai dan anggota kita, sampai kiamat pun isu penyelewengan rasuah di kalangan agensi pengawas tak akan habis. Tak perlu dimalukan. Kita kena tegas. Kalau tak tegas, sampai bila pun tak habis. Sebab tu saya kata saya nak ambil tindakan. Saya tak kira siapa pangkat dia orang pun, daripada mana agensi pun, polis ke, saya punya OCPD ke, saya punya ketua jabatan ke, saya punya timbalan KP ke, ataupun saya sendiri, silakan siasat. Tak ada masalah. Kalau salah, ambil tindakan. Kalau kita masih lagi nak sembunyi, nak tutup, kan, malu, segan, mencemarkan imej, rakyat semua tahu sekarang. Kan? Isu penyelewengan kat pintu-pintu masuk kita bukan benda baru. 3-4 tahun lepas pun SB ada tangkap dekat KLIA, berapa puluh orang dah tangkap. Kita nak nafikan apa lagi? Jangan polis lah yang kata yang saya tangkap dadah ni, sarjan bersekongkol dengan pengedar dadah. Bukan benda yang baru, benda lama. Tak perlu dimalukan, tak perlu merasa malu. Terima hakikat, akui bahawa itulah masalah utama dalam agensi penguatkuasaan, baru tindakan boleh diambil. Kalau kita duk menafikan, mana kita tak ambil tindakan. Kalau boleh kita nak cover up, kalau boleh kita nak tutup. Itu yang menyebabkan lagi jenayah tu lagi masyhur lagi. Pada masa sama rakyat tahu. Tu saya rasa dah
cukup dengan cara lama, cukup dengan kaedah lama, sikit-sikit nak malu, sikit-sikit nak segan, mencemarkan imej. Habis tu yang dia buat makan rasuah tak cemar imej, kita tak ambil tindakan, tak cemar imej kita, kan? Mungkin saya tegas, saya kasar sikit pasal ni, tapi kalau tak ambil tindakan, sampai kiamat pun takkan habis isu ni. Jadi persoalannya, kenapa perlunya kita buat laporan polis? Saja-saja ke? Atau saja nak buang kertas kat balai tu? Jadi antara sebab-sebab yang kenapa kita perlu buat laporan polis yang pertama, sebagai peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 107 KAJ, atau boleh dikatakan sebagai maklumat mengenai sesuatu kejadian jenayah atau sesuatu. Bila berlakunya sesuatu, laporan polis ni menjadi sebuah catatan maklumat mengenai sesuatu kesalahan tu. Contohlah kes rompakan. Kalau kita tak nak buat report, makin menjadi-jadilah si perompak tu. Seronoklah dia buat kerja, kan? Kalau orang awam tak nak bagi kerjasama kepada pihak polis, macam mana pihak polis nak buat kerja? Jadi itu antara yang pertama untuk dia punya point sebagai peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 107 KAJ. Jadi kalau korang tak nak buat report, tak adalah kadar hitam putih untuk polis buat kerja, kan? Sekadar cakap mulut je tak guna, kan? Yang kedua pula, point dia adalah sebagai pembelaan dan pembuktian di mahkamah. Kalau kau tak buat report, tak adalah bukti, kan, kejadian tu. Jadi kalau kau buat report, sekurang-kurangnya ada hitam putih, ada bukti kejadian tu berlaku. Jadi negara kita ni ada undang-undang yang diperuntukkan untuk menjadi sesebuah pembelaan atau sebagai bukti sesebuah kesalahan itu ataupun sesebuah kejadian itu. Contohlah macam kes rogol. Kalau kita tak nak buat report, selesalah rogol tu buat kerja kat tempat lain pula, kan? Berapa ramai lagi mangsa yang jadi makanan dia, kan? Mangsa pula terkontang-ganting jaga baby dalam perut tu 9 bulan. Melayut engkau jaga seseorang, yang progol tu selesa pergi cari perempuan lain pula. Makin lama makin membesar. Tapi sekiranya mangsa itu buat report, sekurang-kurangnya ada mangsa tu dapat pembelaan lah, dan progol tu akan dikenakan hukuman dan hukuman yang setimpal lah. Jadi pihak polis bila dah tengok mangsa buat report, dia boleh buat kerja. Lepas tu orang awam pergi kerjasama, kan, bagi kerjasama kepada pihak polis, bolehlah polis dapat tangkap si progol tu contohnya. Jadi itu adalah poin yang kedua. Dia sebagai pembelaan kepada mangsa lah, dan boleh jadi pembelaan dan pembuktian di mahkamah. Kalau korang buat report, insyaAllah ada hitam putih dan bukti yang kejadian tu berlaku. Sakat jaga mulut dia, apa guna, kan? Okey, jadi yang ketiga point dia adalah laporan polis ni adalah sebagai permulaan untuk sesuatu siasatan yang akan dijalankan. Maknanya jika korang tak buat laporan polis, jika terjadi sesuatu kejadian jenayah terhadap orang semua, kan, terhadap korang semua, macam mana pegawai polis nak buat siasatan dan membela nasib anda sebagai orang awam? Jadi dekat sini kita sebagai orang awam, kita apa-apa kejadian yang menimpa terhadap kita, kita kenalah buat laporan polis. Kalau tak, pihak polis tak boleh nak selesaikan masalah anda. Sebab macam-macam, kadang-kadang kereta kena curi, rumah kena simbah cat, kan, contohlah. Tapi kalau korang tak nak buat report polis, macam mana polis nak buat siasatan? Ataupun kalau korang tangguh-tangguh tak nak buat report, jadi nanti bila berlaku sesuatu, korang just pandang tepi, tenung nasib, kan. Polis pun boleh buat apa, kan? Dia boleh datang tengok, kalau korang tak nak buat report, dia tak boleh buat apa. Jadi nak tak nak, kita sebagai orang awam kenalah buat laporan polis jika terjadinya sesuatu kejadian. Jadi sebagai kesimpulannya ni, jika berlaku sebarang kejadian jenayah terhadap diri kita ni, kawan-kawan kita
kita ke, keluarga kita ke, kan. Kita kenalah buat laporan polis supaya kita dapat sesuatu pembelaan terhadap diri kita dan keselamatan untuk diri kita di masa akan datang. Kurang-kurangnya kita selamat bila kita dah buat report polis. Kalau ada orang yang buat ancaman ke, ugut kita, walaupun sembang depan-depan dia ugut kita, kita buat report, kena tau orang tu. Jadi nak tak nak, kalau nak selamatkan diri kita, kena buat report polis. Jangan kesian lah. Sebab tapi orang tu memang kerja dia mengugut kau, acah-acah kau, kan. Jadi kalau kau tak nak layan, nanti menjadi-jadi perangai dia tak, kan. Jadi itu antara orang kata topik yang UF Vlogs ingin kongsikan kepada anda. Kenapa kita kena buat laporan polis jika terjadinya sesuatu kejadian yang menimpa kita ke, kawan-kawan kita ke, keluarga kita ke, kan. Jadi sekian tu sajalah perkongsian daripada UF Vlogs. Sebarang cadangan yang ingin dinyatakan, bolehlah komen di ruangan disediakan di bawah. Mana-mana komen yang boleh UF Vlogs jawab, insya-Allah UF Vlogs akan respon semula kepada anda. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Teruskan menyokong UF Vlogs kerana channel ini masih kecil lagi dan memerlukan sokongan daripada anda semua. Sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sas.